Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri akan membuat kajian bagi menambah baik modul pengurusan bencana kemaman mengikut kesesuaian geografi di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu berkata kajian tersebut akan diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Miss Nur Taha. Katanya modul kemaman menjadi contoh pengurusan banjir negara dengan penganugerahan Gold Standard, namun atas faktor saiz negeri ini yang luas memerlukan modul tersebut ditambah baik demi pengurusan bencana yang lebih berkesan. Beliau yang juga merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menyatakan demikian pada taklimat peraturan tetap operasi pengendalian bencana negeri dan templet kemaman bagi persiapan menghadapi musim tengkujuh 2015-2016 di Sarawak yang berlangsung di Kuching. Kira-kira 50 ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan terlibat dalam taklimat tersebut. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Jabu yang juga Timbalan Presiden Parti Pusaka Bumiputra PBB sedia mempertahan kerusi Dewan Undangan Negeri Layar jika diberi peluang. Menyatakan demikian kepada pemberita di Kuching, Tan Sri Jabu berkata beliau sedia berkhidmat jika masih diperlukan, malahan masih sihat untuk menjadi wakil rakyat. Beliau turut menafikan kabar angin anaknya Gerard Rentap akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Tan Sri Jabu yang kini berusia 75 tahun telah bertanding di Dun Layar selama 9 penggal dan berpengalaman dalam politik selama 46 tahun. Pada PRN 2011 yang lalu, beliau mengekalkan kerusinya dengan mudah apabila mendapat 3,703 daripada 5,934 undi serta menang dengan majoriti 1,916 undi. Kegagalan pihak perunding projek memahami geografi kawasan pedalaman Sarawak merupakan faktor utama banyak projek pembangunan luar bandar terbengkalai. Pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional Negeri Abdullah Saido berkata ini kerana kebanyakan daripada mereka adalah perunding luar yang tidak pernah melawat ke tapak projek. Malahan ini turut mengakibatkan banyak projek dibina tidak mengikut spesifikasi dan akhirnya terbengkalai. Kerajaan negeri katanya memandang serius masalah projek terbengkalai dan berharap kerajaan persekutuan dapat menyerahkan penurunan kuasa tertentu daripada Jabatan Persekutuan kepada Sarawak secepat mungkin untuk menangani isu tersebut. Abdullah berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-17 di Kuching. Menyentuh mengenai peruntukan RM2.65 bilion dalam bajet 2016 yang dibentang Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem, beliau berharap segala perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan luar bandar akan dilakukan dengan lebih efisien tahun depan. Beliau juga berharap agar kerajaan persekutuan menambahkan lagi peruntukan untuk pembangunan luar bandar pada bajet akan datang ke arah mempercepat transformasi kawasan pedalaman di Sarawak. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng Abu Semanjawi menyifatkan peruntukan yang besar bagi sektor pembangunan dalam bajet 2016 Sarawak akan memberi impak kepada pembangunan luar bandar. Jelasnya peruntukan berjumlah RM5.94 bilion itu akan merancangkan usaha menghapus jurang kemiskinan luar bandar dengan lebih efektif. Ia akan memfokuskan kepentingan masyarakat yang kurang berkemampuan selain program-program peningkatan ekonomi mereka. Kalau nak mencari orang miskin, orang susah, memang di luar bandar. Di bandar memang orang sudah kaya dan orang kaya. Inilah tujuannya. Abu Usman menjelaskan perkara ini kepada pemberita RTM selepas menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-17 di Kuching. Beliau turut melihat pertambahan 11 kursi baru DUN akan mempercepatkan proses pembangunan. Tidak ada perbezaan tanggungjawab yang dipikul seseorang pegawai polis sama ada bertugas di bawah bidang kuasa kecil maupun luas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, Senior Assistant Commissioner SSC Dev Kumar anak lelaki MM Sri, ini kerana tugas utama anggota polis adalah memastikan ketenteraman negara dan keselamatan masyarakat.
Jelasnya adalah sukar bagi PDRM mencapai jenayah indeks tahap SIFA peratus, namun dengan adanya kerjasama semua pihak telah berjaya menurunkan kadar jenayah kepada 17% pada tahun ini di Sarawak. SSC Dev Kumar berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Timbalan Ketua Polis Daerah Pentadbiran Kuching di IPD Kuching. Majlis ini menyaksikan Ketua Bahagian Pentadbiran Daerah Kuching DSP Lim Nikon menyerahkan tugas kepada Superintendent Polis Ismail Mahmud yang sebelum ini bertugas sebagai Ketua Balai Polis Kenawin. Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sarawak telah melancarkan lab pembudayaan pembelajaran sektor awam EPSA Alias Sarawak di institusinya di Kota Semarahan semalam. Berucap pada majlis perasmian EPSA Sarawak, Ketua Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan IMATIC Marsineh Charmin memaklumkan EPSA merupakan pembelajaran yang inovatif yang disediakan khusus untuk penjawat awam secara percuma dan dalam talian. Ia boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua melalui talian internet dengan melayari laman sesawang www.epsa.gov.my. Ujarnya, faedah pelaksanaan EPSA membolehkan kursus dilaksana secara teradun di dalam program latihan penjawat awam negeri. Ini termasuk penjimatan dari segi fleksibiliti masa, tempat dan kos, seterusnya meningkatkan kompetisi dan produktiviti penjawat awam pada masa depan. Sejak diperkenal 2007 hingga 3 Disember lepas, seramai 606,624 pengguna telah berdaftar dengan EPSA dan 96,344 pengguna telah menamatkan kursus daripada 153 kursus yang ditawarkan oleh Intan. Dalam pada itu, Marsineh mahu para penjawat awam memanfaat sepenuhnya perkembangan teknologi masa kini termasuk sistem EPSA bagi memastikan penyampaian perkhidmatan sektor awam terus kekal relevan dengan perubahan persekitaran semasa. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, persidangan hari kedua mesyuarat ketiga bagi penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-17 di Dewan Undangan Negeri Sarawak Petrajaya Kuching pada 9 pagi. Manakala pengerusi Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS Tan Sri Abdul Aziz Dato' Hussein menghadiri Majlis Convocation ke-18 PPKS di Pusat Convention Borneo Kuching pada 8.30 pagi. Turut mendapat liputan, Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem menandatangani plak perasmian pejabat daerah Angkelili di Pejabat Ketua Menteri Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching pada 10 pagi. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Faris.